Pelajar SRT, apa khabar? Semoga anda sihat dan sejahtera. Hari ini kita sambung bab 9. Okey, kita fokus untuk kenali klasifikasi, pemilihan dan penyimpanan bagi hidangan sos, bijirin dan hasil bijirin. Okey, Gina akan ikut bersama juga dengan abang dan kakak SRT ni. Jom kita mula sekarang. Let's go. Alright, kita mula dengan tajuk sos dahulu. Sos ialah cecair peperisa yang dipekatkan dengan menggunakan krim atau bahan makanan lain untuk membantu meningkatkan rasa serta sebagai pelengkap sesuatu jenis hidangan. Tengok dalam gambar, nampak sangat menyelera kan? Betul? Sos ni sesuai dihidang bersamaan dengan masakan yang dihasilkan daripada haba kering. Contohnya masakan digoreng, masakan digrill, masakan dipanggang. Okey, sebab dia bertujuan untuk melembapkan masakan tersebut, meningkatkan rupa makanan dan memberi rasa tambahan kepada makanan. Anda suka makanan bersos? Saya pun suka. Okey, kita tengok klasifikasi sos. Ia dibagi kepada dua jenis. Satu ialah sos bagi sajian timur, iaitu sos yang dihasilkan daripada orang Asia. Contohnya sos manis. Okey, iaitu contohnya sos gula Melaka, sos serikaya, sos gula hangus, sos kastad, sos santan. Sos ni semua manis kan rasanya, sesuai dihidang bersama dengan dessert atau pencuci mulut. Kemudian orang Asia juga ciptakan sos savory, iaitu sos yang mengandungi rasa pedas. Okey, sesuai dihidangkan bersama dengan hidangan utama. Okey, ataupun makanan minum petang gitu. Contohnya iaitu sos kacang, makan bersama dengan sate, sos cili, sos bijan, sos percik, sos asam jawa. Okey, dengar saja sebutan nama sos tu sudah berailio kan? Itu maksudnya peranan dia menambah rasa tambahan dan membuka selera tu sudah jadi. Okey, so klasifikasi nombor 2 ialah sos bagi sajian barat. Okey, dibagi kepada 5 jenis ibu sos, iaitu 5 mother sos. Okey, daripada 5 ibu sos ni barulah hasil banyak anak sos atau cucu sos. So, 5 sos ni tolong ingat nama pertama iaitu bechamel sos. Bechamel sos ni berwarna putih sebab bahan utamanya ialah susu. Okey, tepung campur dengan mentega. Okey, contohnya sos carbonara, salah satu cucu bagi sos ini. Okey, di mana selain dia guna bechamel sauce ditambah dengan mushroom, tambah dengan bahan lain. So ingat, sebab bahan utama ialah susu, so bechamel sauce ni berwarna putih. Kita tengok nombor 2. Wow, ni warna coklat kan? Ini nama dia Espanol sauce. Espanol sauce ni guna stok perang, iaitu air rebusan bagi daging atau tulang daging. Contohnya daging lembu atau daging kambing lah. Okey, air rebusan tersebut campur bersama dengan roux. R-O-U-X ini sebutan Perancis ni ialah roux. Okey, roux ialah tepung campur dengan lemak, sama ada mentega atau margarin lah. Okey, berfungsi sebagai pengental atau jadikan bahan dasar sos atau sup yang berperanan untuk memekatkan cecair. So, bila stok perang kan bau dia penuh dengan daging tu kan, campur bersama dengan roux iaitu ejen pemekat, memang sedap sos ini. Espanol sos berwarna perang. Kemudian ada juga jenis ketiga iaitu velouté sos. Velouté sos ialah dia guna stok putih pula. Okey, stok putih boleh dihasilkan daripada air rebusan ayam, ikan ataupun sayur-sayuran. So, cecair yang penuh dengan rasa ayam, ikan, sayur-sayuran tu kan, tambah bersama ejen pemekat iaitu roux, hasil sos velouté ini. Velouté sos ni berwarna cetek sedikit lah dia punya colour. Boleh? Kemudian kita tengok jenis keempat iaitu Hollandaise sos.
Hollandaise sauce berwarna kuning dihasilkan daripada mentega cair dan juga kuning telur. So nampak saja kuning telur, of course dia punya warna kuning cair dan sesuai dihidangkan bersama dengan dessert. Last sekali ialah sos tomato. Warna merah ini, orang barat ni dia guna tomato segar, rebuskan dan dapatkan jusnya dan lencitkan. Tomato tersebut sangat sedap dan berkhasiat. So ingat, sos tomato ialah contoh sos bagi sajian barat, manakala sos cili ialah contoh sos bagi sajian timur. Tolong bezakan boleh. So, hafalkan klasifikasi sos dan juga contoh sos. Anda boleh jawab apabila ditanya. Kita lihat 3 komponen utama penghasilan sos. Nak hasilkan sos hanya perlu 3 bahan. Satu ialah cecair. Kemudian mesti ada berasa atau berisa. Tambah dengan ejen pemekat, sudah jadi sosnya. So, cecair ni boleh dapat daripada stok putih, iaitu air rebusan, ayam, ikan, sayur-sayuran, ataupun stok perang dapat daripada daging lembu, kambing ataupun tulang. Kemudian boleh juga cecair itu berbentuk susu, jus, ataupun telur, itu pun semua cecair. Ada cecair tambah dengan berasa, iaitu garam, gula, lada hitam, atau jus lemon, ataupun tambah dengan perisa pun boleh. Contohnya perisa durian, perisa pandan. Janji dia memberi rasa kepada cecair komponen utama tadi. Kemudian pekatkan dengan ejen pemekat, iaitu roux yang orang barat suka guna dan dia simpan di bekas kaca. Bila nak pekatkan sos, dia keluarkanlah roux tersebut. Orang Asia kita biasa guna kanci campur dengan sedikit air. Dah jadi ejen pemekan. So kita tuang pada cecair, dan of course dia punya tekstur akan pekat dan likat, dah jadi sos. Orang barat juga guna krim, dan orang timur sekarang pun banyak guna krim sebagai ejen pemekat sekiranya kita nak hasilkan sos. So ulang 3 komponen utama untuk hasilkan sos ialah cecair, perasa atau berisa dan juga ejen pemekat. Pandai. Jom kita lihat kriteria pemilihan sos. Sebenarnya kita pilih sos yang sesuai mesti ikut hidangan yang kita nak sajikan. Contohnya hidangan pembuka selera. Biasa buat dalam finger food bentuknya. Mungkin letak dalam kuantiti yang sangat kecil ataupun disajikan di atas sudu sahaja. So bila tetamu, contohnya tetamu majlis hari jadi ke majlis kahwin ke, dia boleh makan makanan hidangan pembuka selera ini. So of course kalau hidangan finger food ni sesuai, kalau finger food tu dibuat daripada hidangan sayur-sayuran, kamu saji bersama dengan sos manis. Kalau hidangan itu ialah daging, ikan, kerang-kerangan, sesuailah kamu sajikan dengan sos pedas supaya betul-betul buka selera tetamu sebelum mereka makan hidangan utama. So hidangan utama juga sesuai kalau ada sos pedas atau sos manis, supaya selera tu diteruskan. So kalau sos manis contohnya sesuai untuk itik atau kambing lah. Untuk ayam, daging, ikan dan kerang-kerangan sesuai untuk yang sos pedas supaya lebih puas makan. Kemudian untuk pencuci mulut ataupun dessert, ini ialah sajian last sekali, sajian terakhir, hanya diizinkan sajikan bersama sos manis sahaja. Sebab itu dah penutup, jangan lagi pedas. Kalau pedas dia selera diteruskan, dia nak makan lagi. So lengkapkan dengan sos manis sahaja pada dessert anda. Untuk snack ialah sesuai dihidangkan dalam minum pagi ke minum petang gitu. So contohnya keropok lekor ke, pisang goreng ke. So sesuai disajikan bersama dengan sos savory, sedikit pedas. Bukan pedas sangat macam tu. Boleh? So ingat, pilih sos sesuai ikut hidangan. Faham, Ibu. Kemudian kita tengok mise en place bagi penyediaan sos. Sekiranya sekarang suruh anda sediakan sos, apa persediaan awal? Mise en place maksudnya persediaan awal. Apa langkah yang kamu akan lakukan?
Yes, kalau ditanya anda boleh tulis 3 langkah ini, iaitu cuci bahan X bagi penyediaan sos, dan bahan X tu kamu boleh ganti dengan ayam ke, ikan ke, daging ke, sayur-sayuran ke. Di mana kan kita nak sediakan air rebusan tu kan, cecair tu. So kamu tulislah cuci sayur-sayuran bagi penyediaan sos. Okey, kalau kita nak sediakan stok putih. Kalau kamu nak sediakan stok perang, kamu tulislah cuci daging lembu sehingga bersih. Boleh. First step mesti cuci lah. Okey, kemudian merebus dan merenes stok. Stok apa? Stok putih ke stok perang? Pilihlah ikut apa rancangan kamu. So, merebus dan merene, maksudnya kita rendamkan bahan tersebut, ditutupi dengan air yang penuh. Kemudian kamu dah boleh tukar ke api yang sederhana atau api yang kecil untuk renekan, supaya air rebusan tu betul-betul kuat bau atau rasa. Okey, bagi ayam, daging ataupun sayur-sayuran. Okey, dapatkan stok yang betul-betul sangat berkhasiat dan sangat berperisa. Okey, kemudian langkah ketiga ialah sediakan bahan pemekat. Mengikut resepi, iaitu roux lah. Kamu tulis sediakan roux. Okey, mengikut resepi pun boleh. So, 3 langkah, harap kamu boleh ingat langkah mise en place-nya. Kita lihat kaedah finishing dalam sos. Okey, bila you dah sediakan sos, macam mana nak tamatkannya? Finishing maksudnya tamatkannya. Kamu boleh guna kaedah ini, iaitu kaedah yang pertama, kaedah reduction. Kaedah reduction ialah kita rebuskan atau renekan. Okey, guna api yang kecil sehingga air tersejat. Okey, agar you punya sos tu pekat sedikit lah. Boleh? So, you nampak perkataan kata kunci air tersejat, itu ialah kaedah reduction. Boleh? Kaedah kedua ialah kaedah glaze. Kaedah glaze ini ialah kamu pekatkan, okey, sehingga kamu guna sudu angkat, okey, cecair tersebut dan tuangkan ataupun kaut balik, okey, dan cecair tersebut dia ada satu lapisan yang nipis pada sudu anda. Maksudnya kelikatan itu atau kepekatan itu dah cukup. Jangan pekat sangat. Dia hanya setakat selapis sahaja di belakang sudu. Itu ialah kaedah glaze. Sesuai contohnya kita nak masak sos coklat yang nak jadikan topping kek. Dia setakat selapis yang nipis sahaja di atas. Okey, kek tersebut sudah cukup menghasilkan kesan yang mirror, cermin. Okey, macam kaca tu. Okey, so itu ialah kaedah glaze, selapis. Okey, pekat sehingga selapis sahajalah, bukan tebal sangat. Kemudian kaedah straining ialah kaedah ketiga. Okey, di mana kita nak tamatkan sos tersebut, iaitu mengasingkan cecair dan juga bahan pepecah dengan guna penapis atau kain maslin. Okey, kan tadi kita buat sos ada masakan stok perang atau stok putih kan, kita guna daging ataupun tulang daging kan. So kita guna kaedah finishing, iaitu kaedah straining. Kita tapiskan dulu sebelum kita campur dengan ejen pemekat. Okey, iaitu roux tersebut. So, sos dah jadilah. Kalau kamu guna kaedah straining, kita tapiskan, asingkan bahan pepecah tersebut daripada cecair. Baru kita tambah ejen pemekat. Boleh? Kemudian, kaedah keempat ialah kaedah Montauban. Kaedah Montauban ini perkataan Perancis di mana tambahkan mendekat atau krim supaya memperkayakan sos. Pekatkan sos dengan tambah dengan mentega ataupun krim macam ni. Okey, ini kaedah orang barat terutama dia nak buat sos untuk dessert. Boleh? Kemudian macam mana kita nak simpan sos? Sekiranya you masak banyak sos dan kamu sajikan dengan sedikit kuantiti sos sahaja. So, sos yang berlebihan anda boleh simpan dalam palang petutup kalau boleh palang kaca lah, petutup yang kering Okey, kemudian bekas plastik petutup yang kering. Okey, kemudian ataupun dengan beg plastik pun boleh yang berzip tu.
Okey, pastikan kering supaya tak ada tumbuh kulat macam tu lah. Okey, kalau you nak simpan lama, kamu sejuk bekukan. Kalau you masak nak guna untuk hidangan makan malam, okey, you simpan dalam plastik tertutup dalam ruang pendingin seperti sejuk sudah cukup lah. Nanti bila nak sajikan baru tuang kepada hidangan tu. Boleh? Ingat, sejuk beku kalau you nak simpan lama, letak di ruang pendingin sekiranya kamu nak makan sajan yang ambil mungkin 2-3 jam kemudian baru nak makan. Okey, kamu boleh simpan di ruang pendingin peti sejuk. Alright, harap you dah faham tentang sos. Kita pergi ke tajuk bijirin dan hasil bijirin. Okey, bijirin sentiasa kita makan sebenarnya. Bijirin ialah biji-bijian yang didapat daripada tumbuhan rerumput yang boleh dimakan. Okey, dan ini ialah dia punya keratan rentas. Kita lihat 4 bahagian utama bagi bijirin. Luar mesti ada sekam. Kemudian lapisan pertama ialah tetak. Kemudian ada yang isi utama iaitu endosperma dan juga mesti ada benihnya. Boleh? 4 bahagian, tolong hafal. Okay, kemudian hasil bijirin ialah bijirin yang diproses menjadi bahan makanan yang pelbagai. Okey, senang kata bijirin ialah ibu lah. Hasil bijirin ialah anak-anak. Okey, di mana kamu proseskan bijirin jadikan hasil bijirin. Boleh? Hasil bijirin ialah anak kepada bijirin. So kita lihat 5 jenis bijirin dulu. Kita fokus kepada beras. Beras dapat daripada padi kan? Padi itu ada sekam tu kan, kita buang. So kita tinggalkan bahagian dalam, kita namakan dia beras. So beras ialah makanan Asia Okey, yang orang timur ni biasa kita masak nasi atau bubur lah. Okey, kalau banyak air sikit bubur, kalau kuantiti air yang sedikit itu nasi. So biasa contoh beras yang ada di pasaran ialah beras biasa, beras basmati iaitu beras yang lebih panjang sedikit dia punya bentuk. Kemudian ada juga beras Jepun iaitu beras yang dibuat untuk jadikan sushi Okey, so itu ialah beras. Dan hasil bijirin bagi beras ialah tepung beras. Tepung beras ialah kita ambil beras, bijirin tersebut, kisarkan. So, daripada tepung beras, manusia ni kreatif dan inovatif kan? Dia hasilkan pelbagai jenis kuih. Okey, dan dia guna tepung beras ni jadikan laksa, kuih tiaw macam tu. Kemudian dia guna juga tepung beras jadikan bahan penyandur bagi contohnya goreng pisang pun tambah sedikit dia akan jadi ranggup. Dan juga tepung beras boleh dijadikan ejen pemakat untuk buat sos. So, see? Beras ialah bijirin, tepung beras ialah hasil bijirin. Manusia ni memang kreatif dan inovatif. So, kita tengok jenis kedua bijirin ialah gandum. Gandum pula ialah makanan orang Eropah dan juga Amerika asalnya. Dan bentuk gandum ialah pujur macam ni, kecil sedikit dan kulitnya perang. Okey, so hasil bijirin bagi gandum ialah tepung gandum. Orang Eropah dia kisarkan juga gandum menjadi tepung gandum. Dan dari situlah baru sekarang manusia boleh menikmati pasta, pelbagai jenis pastry, biskut, kek, roti dan juga mi. Okey, dan orang timur pun ambil tepung gandum jadikan mi. See? Begitu kreatif dan inovatif kan? So, sekali lagi saya tegaskan, gandum ialah bijirin. Okey, tepung gandum ialah hasil bijirin. Dan pasta, pastry, biskut semua ialah hasil bijirin. Boleh? Okey, kita lihat dari bijirin ketiga iaitu jagung. Jagung ialah sekam yang meliputi biji benih dan sesuai dijadikan bubur atau terus dikukus dan direbus atau dipanggang dan makan jagung tersebut lah. Boleh? Sedap jagung kan? Okey, dan hasil bijirin untuk jagung ialah empeng jagung, di mana manusia ni jadikan dia cornflakes Okey, ratakan macam sesuai lah, jadikan sarapan. Okey, dan berkhasiat. Kemudian ada juga kisarkan tepung jagung dan jadikan dia kuih ataupun biskut. Okey, ada juga orang guna tepung jagung jadi ejen pemakan bagi sos. So, nampak sekali lagi tegaskan, jagung ialah bijirin, empeng jagung, tepung jagung ialah hasil bijirin. Boleh? Okey, kita lihat jenis keempat bijirin ialah barley.
Barley sesuai dijadikan minuman dan juga bahan fermentasi. Okey, dan banyak orang masakkan jadi bubur lah, ataupun terus masak jadi minuman. Okey, minum jus dia sahaja, minum dia punya cecair sahaja. So ini rupa bentuk barley dan asal barley daripada China. Dia sebenarnya berkhasiat dan orang Cina dijadikan dia sejenis ubat lah. Okey, untuk orang yang kalau demam pun dia minum air barley. Barley yang jenis daripada China. Okey, so barley dia tak ada hasil bijirin. So far saya tak dengar ada tepung barley macam tu, tak ada. Dia hanya bijirin sajalah. Boleh? Kemudian oat juga bijirin sahaja, sesuai ditanam di kawasan sejuk dan boleh masak jadikan bubur oat, ataupun dia boleh jadi minuman oat yang sangat berkentian fiber, selulosa. Okey, sesuai untuk orang yang nak jaga khasiat, nak jadi pelawas untuk melancarkan sistem perkumuhan manusia. Okey, of course ada orang terus guna oat ni sebagai topping atau bahan utama biskut lah. So of course boleh dapat khasiat daripada oat, dan dia selulosa yang sangat best fiber untuk pelawas. Okay, so oat pun so far tak ada hasil bijirin. Okay, so kita tengok penyimpanan bijirin ataupun tepung. Macam mana kita nak simpan bijirin agar dia tak ada kuman ataupun mikroorganisma ataupun ulat. So kita simpan dalam bekas kaca kalau boleh, atau bekas plastik lah, bertutup rapat. Okay, kemudian disimpan di suhu bilik sudah cukup. Okey, tak perlu simpan dalam peti ais. Boleh? Okey, untuk pemilihan bijirin, so kamu ingat, semasa kamu pilih beras, gandum, jagung, barley dan juga oat, pastikan dia kering Kalau sudah basah, dia senang tumbuh ulat maksudnya dia senang dicangkiti ada ulat di situ, ada kutu kat situ. Okey, so kita pilih pastikan dia kering, kemudian tidak ada pupuk lah, iaitu tidak ada ulat. Kalau kamu beli nampak sudah ada ulat, maksudnya mungkin dia sudah terkena sedikit air lah. Okey, so dia ada pupuk, tak mau pilih. Kemudian kita tengok kita pegang ataupun kita lihat dia punya bentuk luar tu, pastikan dia bentuk elok, tidak hancur. Okey, itu bijirin yang the best, boleh pilih dan masuk dalam pakul. Boleh? Kemudian kalau ditanya mise en place bijirin, macam mana kita nak sediakan, misal kata beras, pastikan kamu pilih beras mengikut keperluan resepi. Okey, ayat X ini tukar kepada nama bijirin lah. So contohnya pilih barley mengikut keperluan resepi, atau pilih gandum mengikut keperluan resepi. Boleh? Kemudian timbang X dengan tepat. X tu sekali lagi tukar dengan nama bijirin lah. Timbang beras, okey, dengan tepat. Biasa kita sukat dengan cawan Okey, kalau kita nak guna jagung dalam bentuk biji pun kita kena timbang jagung dengan tepat, macam tu. Boleh? Kemudian kita mesti cuci sebelum guna. Okey, lebih selamat supaya tak ada kuman. So kita akan cuci bijirin sehingga bersih. Contohnya kita cuci beras sehingga bersih. Okey, cuci biji jagung sehingga bersih, cuci barley sehingga bersih. Macam itulah. Kalau boleh toskanlah sebelum kita masak. So 3 langkah mise en place, iaitu persediaan awal. Harap kamu dah boleh ingat, dah hafal. Bila suruh buat, nanti anda boleh buat mise en place. Tolong ibu, tolong cikgu. Alright, kita tengok satu lagi, pasta. Pasta of course ialah hasil bijirin gandum, betul? So pasta sebenarnya, sekali lagi tegaskan, dia ialah makanan ruji masyarakat Itali terutamanya. Masyarakat Eropah banyak makan pasta sebab negara mereka tak ada beras, kan? So pasta ialah hasil bijirin daripada gandum, iaitu orang guna tepung gandum campur dengan cecair atau telur lah. Okey, supaya hasil pelbagai bentuk pasta. Dan pasta ni perlu direbus dahulu. Okey, makan bersama sos, ataupun terus digoreng jadikan snack, ataupun masuk dalam sup lah. Okey, so tengok ini contoh pasta. Orang barat tu dia sebenarnya kreatif jugalah. Dia cipta pelbagai jenis pasta supaya hidangan dia diperbagaikan. So sebenarnya mereka setiap hari makan gandum saja.
Cuma dalam pelbagai jenis pasta ni macam lebih menyelerakan. So, contoh pasta. Okey, tengok gambar makaroni. Dia macam okey, bentuk ulat yang berlubang, nampak tak? Okey, yang ni lubang tersebut boleh masuk banyak sos tau. Dia bijak. Okey, bila ada berlubang, sos tu masuk ke dalam. Okey, so makan tu sangat kaya dengan sos. Mulut kamu penuh dengan sos. Ataupun bow tie. Bow tie ini ialah macam ribbon Okey, spaghetti lurus macam mi. Okey, spiral ni pun satu favorite lah, kegemaran, sebab dia boleh memerangkap sos dengan bagus. Okey, bentuk macam spring. Okey, kemudian ada juga guna bentuk shell. Okey, macam siput sikit, shell. Okey, kulit siput itu pun boleh memerangkap sos dengan baik. Dan juga lasagna sesuai untuk dibakar Okey, masakkan intinya, kemudian lapiskan lasagna, kemudian bakar pun sedap. Ataupun ni fettuccine. Okey, dia sebenarnya sama dengan spaghetti, cuma dia bentuk rata. Boleh? So, ingat at least 3 lah. So, masa ditanya boleh dijawab, dan kita boleh beli dan masak bersama makan bersama dengan ahli keluarga. Kemudian kita tengok, tadi itu orang barat kan? Okey, orang timur pun bijak. Okey, kita pun juga sediakan mi. Mi ialah makanan ruji masyarakat Asia berasal daripada China dan Jepun sebenarnya. Guna tepung gandum atau tepung beras, tambah dengan air ataupun telur. So, boleh dalam bentuk mi segar atau mi kering Kalau mi segar biasanya ialah kuih tiaw laksa segar, mi kuning, ataupun orang Jepun dia buatkan mi udon. Okey, so kalau mi segar mesti dicelur dahulu sebelum dihidang bersama sup sos macam tu. Mesti dicelur dahulu. Kemudian mi kering pula, iaitu mi hun. Okey, dalam bentuk kering, mi segera. Atau maksudnya dia keringkan lah. Mi basah tu dah siap dalam bentuk kan, dia keringkan supaya boleh simpan lama. Dan juga mi, pernah makan tak? Kalau mi kering ni direndam seketika dalam air panas, sudah cukup. Okay, so itu perbezaan dia. So ini contoh mi yang ada di pasaran, di mana iaitu makanan ruji masyarakat Asia. Contohnya mi hun, mi, kuih tiaw, laksa, mi kuning dan udon. Mana satu yang paling suka? Semua suka lah. Jangan kita pilih makanan sangat, sebab bersyukur kalau dalam pandemik COVID ini kita dapat makan, kan? Okay, so kita bersyukur kepada Tuhan sebab masih ada makanan, masih hidup lagi di dunia ini. Okay, so kita tengok pemilihan pasta. Nak pilih pasta, pastikan kamu pilih pasta ikut resepi. Okay, so ini keyword dia. Pilih pasta mesti sesuai ikut resepi. Kemudian pasta tu berwarna kekuningan. Okay, kalau pasta biasa berwarna kekuningan. Kemudian bentuk dia elok dan tidak patah. Okay, kalau sudah patah, nanti punya hasil masakan tu pendek lah. Contohnya spaghetti tu patah lah. Okay, pendek. Boleh? So, 3 langkah pemilihan pasta. Harap kamu dah hafal dan boleh guna apabila suruh kamu beli pasta. Kemudian pilih mi pula. Okey, kalau kita nak pilih mi, kita pastikan tengok rupa dia dulu, licin dan seragam. Okey, rupa licin dan seragam. Okey, sebab biasa buat daripada mesin lah. Kalau dia buat dengan handmade guna tangan pun dia akan sekata. Okey, kemudian pilih yang tiada tumpuk hitam, terutamanya bagi mi yang segar tu, pastikan tak ada tumpuk hitam. Okay, kita tak tahu tempat hitam tu mungkin ialah tahi lalat ke. Okay, tahi lalat ke? Okay, bukan mikroorganisma lah. Okay, kemudian pastikan kalau mi kering, kalau kita pilih, kita patahkan dia berbunyi rapuh. Itu mi yang bagus lah. Boleh? Faham, Ibu. So, macam mana kita nak simpan pasta dan mi yang kering? Senang saja. Kita hanya sediakan bekas petutup. Okey, dan susun ikut jenis. Kalau boleh bekas yang lut sinar lah. Senang you tahu apa bahan kat dalamnya. Kemudian letak di suhu bilik sudah cukup. Catat tarik luput.
Sebab biasa kita simpan dalam bekas, kita buang plastiknya kan. So kita label dengan tab ke, tulis kat tab, masking tab ke, tulis tarik luput. So tak terguna bahan yang sudah luput tarik. Boleh? 3 langkah hafalkan. Bagi pasta segar, maksudnya dia buat dough sahaja, belum canai, belum jadikan dia spaghetti, belum jadikan dia bentuk fettuccine. Biasa spaghetti dan fettuccine yang bentuk yang senang sikit, bolehkah kita buat handmade atau lasagna pun boleh. Kita jadikan dough dulu daripada tepung ataupun cecair, kemudian canaikan. So macam mana kita nak simpan pasta segar ni? Kita canaikan, kemudian simpan sejuk beku. Kalau pasta yang segar nak guna sekarang sudah, maksudnya kita sediakan tu, kemudian terus nak guna. So selepas dicanai, perlu digaul dengan tepung. Maksudnya selapis tepung. Baru masuk untuk rebus. So dia tak akan cantum antara satu sama lain. Boleh? So 2 cara ini hafal. Untuk mi pula, macam mana kita nak simpan kalau mi segar? Mi segar mesti letak di bekas petutup juga, supaya dia tak serap bau lain. Kemudian disimpan di peti sejuk, ruang petinging. Ruang petinging. Boleh? Kemudian of course mesti catat tarikh luput jugalah, supaya tak terguna. Dan kita boleh guna mi yang segar. Untuk buat masakan hidangan yang terbest. So langkah merancang menu masih ingat tak? Kalau sekarang suruh you masak hidangan pasta ke hidangan mi, ataupun buat sos, ingat langkah petua ini, iaitu 4M besar, 4M kecil. Mesti hafal dalam otak. Sentiasa rancang menu guna petua ini, iaitu tulis dulu 4M besar, kemudian langkah kelima tuliskan 4M kecil. M besar yang pertama ialah merancang menu hidangan X. Hidangan X tu you ganti dengan nama lah. Contohnya kita nak masak mi kari kan, so kamu tulis merancang menu mi kari. Kemudian langkah kedua, iaitu M besar yang nombor 2, ialah memilih resepi mi kari. Macam tu. Memilih resepi hidangan X. Kemudian ketiga ialah menyenaraikan bahan dan peralatan hidangan X. Dah rancang menu, pilih resepi, mesti menyenaraikan bahan dan peralatan. Yang hidangan X tu kamu ganti dengan nama lauk atau nama menu tersebut. Boleh? Langkah keempat ialah mengira kos hidangan X. Kita kena kira kos mi kari tersebut. Kemudian langkah kelima, ingat ikut urutan. 4M kecil ialah menyedia, memasak, menghias, menghidang hidangan X. Menyedia, memasak, menghias, menghidang mi kari, macam tu. Boleh? So kalau you nak tengok perkataan dia, kamu boleh rujuk video yang lepas lah, masa saya ajar tentang daging, ikan kerang-kerangan dan juga sayur-sayuran. Di situ cikgu ada tulis langkah merancang menu dengan penuh. Gina, adakah kamu dah faham? Faham, Ibu. Pandai Gina. So belajar SRT yang dikasihi sekalian, adakah kamu dapat sesuatu juga? Selamat ulang kaji. Semoga anda menguasai tajuk SRT bukan hanya untuk exam, tapi untuk kehidupan seharian. Kita jumpa lagi di video seterusnya. Bye.